Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Profesor Muhammad Aziz Shah atau lebih dikenal sebagai Prof Mas dan juga rakan-rakan sekelas dan para penonton sekalian. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan dan berkongsi dengan anda tentang undang-undang Juvana di Amerika. Jadi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, ada lebih eloknya jika saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah diri saya sendiri iaitu Muhammad Safi Haziq bin Nur Ashikin dengan nombor metrik D2021-2098692. Dan saya Aminah Najlah binti Muhammad Asri memegang kad matrik D2021-2098739. Okey, untuk first kali kami akan berkongsi tentang sejarah Undang-Undang Juvana. Sebelum pertengahan abad ke-18, kanak-kanak diperlakukan seperti orang dewasa. Tetapi Robert Mann telah mengatakan istilah dalam koalisi Juvana pertama kali dilihat pada tahun 1973. Pada abad ke-7 dan ke-8, hukuman jenayah dikenakan seawal 10 atau 11 tahun. Dan Postman juga mengatakan kanak-kanak berumur 7 tahun sudah dipertanggungjawabkan sebagai bukan jenayah. Lepas tu, sejarah Undang-Undang Juvana ni dipengaruhi oleh konsep agama Puritan yang memegang kepada 3 kepentingan iaitu kepentingan keluarga, keperluan kanak-kanak dan di bawah perintah Pares Patria. Pada abad ke-17, kanak-kanak dilihat sebagai orang muda yang tidak bersalah. Penciptaan akhbar pada abad ke-15 akan mengajar kanak-kanak kepada kaedah pembelajaran dan komunikasi. Next. Okey, kita beralih kepada konsep agama Puritan. Apa tu agama Puritan? Agama Puritan merupakan nilai Puritan menekankan kepada kekeluargaan dan keperluan kanak-kanak di bawah Akta Pares Patria. Sebagai contoh, kanak-kanak yang degil boleh dihukum mati. Ni ada tercatat di dalam buku Deuteronomy iaitu kitab Bible. Okey, undang-undang dia, salah satu undang-undang konsep agama Puritan ialah ibu bapa yang tidak mematuhi peraturan tidak dikenakan hukuman mati. Sebaliknya, membawa anak yang degil terus ke mahkamah untuk melaksanakan hukuman mati. Next. Okey, tadi saya ada bercerita tentang Pares Patria kan? Okey, so kita tengok kepada maksud Pares Patria. Pares Patria bermaksud induk negara dalam bahasa Latin. Dalam undang-undang, ia merujuk kepada kuasa dasar awam negara untuk campur tangan terhadap ibu bapa yang cuai, penjaga yang sah atau tidak sah, serta bertindak sebagai ibu bapa kepada kanak-kanak yang memerlukan perlindungan. So maksudnya kat sini pada sepatutnya ni sebagai ibu bapalah kepada kanak-kanak yang tak dapat tuntutan, kepada anak yatim, kepada anak-anak yang dianiaya dan menjadi ibu bapa kepada ibu bapa yang cuai. Okay, next. Prinsip baharu dalam undang-undang sejarah di Amerika Syarikat. Yang pertama, kanak-kanak sentiasa berada di bawah penguasaan dewasa. Tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. So, budak-budak ni dia dah diterapkan dengan prinsip baharu iaitu dia memerlukan dorongan daripada orang dewasa. Yang kedua, kanak-kanak tidak boleh dimanjakan tetapi tertakluk kepada pegangan. So maksudnya budak-budak ni boleh je untuk kita bagi dimanja apa tapi tidak boleh berlebihan. Dia ada syarat-syarat dia sendiri. Lepas tu yang ketiga, kanak-kanak harus dilayan dengan penuh kesopanan dan tidak terdedah kepada bahan-bahan lucah maupun bahasa busuk daripada orang dewasa. Orang dewasa ni perlu memberi prinsip yang terbaik untuk kanak-kanak iaitu memberi sifat-sifat positif lah untuk diterapkan dalam diri kanak-kanak ni. Okey, yang keempat, kanak-kanak diajar berpakaian dengan sopan serta penggunaan bahasa yang betul daripada orang dewasa terutamanya ibu bapa mereka. Jadi ibu bapa ni memainkan peranan penting dalam mengajar anak-anak dia bahasa yang baik-baik dan berpakaian sopan. Itu akan mendidik mereka kepada ke arah yang lebih positif. Okey, seterusnya.
Okey, kita beralih kepada usaha dan pembaharuan abad ke-19. Okey, tanggapan kanak-kanak memerlukan asuhan dan penguasaan khas mula muncul di Eropah dan Amerika Syarikat. Konsep ini khusus telah menubuhkan rumah perlindungan khas di New York pada tahun 1825. Rumah perlindungan didominasikan sebagai pemulihan dan rawatan kanak-kanak jubana selama 25 tahun di Amerika Syarikat. Jadi mereka dah mula muncul untuk membuat rumah perlindungan asuhan kepada kanak-kanak di Eropah dan juga New York. Jadi rumah perlindungan ini akan membantulah mereka untuk merawat kanak-kanak juvana ni dan juga menjadi pusat pemulihan kepada kanak-kanak juvana. Okey, seterusnya. Okey, inilah antara gambar yang pelukis-pelukis telah lukis untuk gaya hidup masyarakat pada abad ke-18 dan 19. Untuk gambar pertama tu merujuk kepada kanak-kanak, adik-beradik yang berpelukan mesra dengan adik-beradik mereka tersebut. Gambar kedua merujuk kepada gaya pemakaian mereka pada abad ke-18 dan 19. Dan gambar ketiga merujuk kepada kanak-kanak yang berada di ladang, yang hidup dalam suasana ladang macam tu. Okay, seterusnya. Okey, kita akan lebih detail lagi kepada rumah perlindungan. Belia yang dihantar bukanlah dari golongan kelas menengah atau atasan tetapi golongan bawahan. So maksudnya rumah perlindungan ni juga uh, tidak dia tidak khususkan kepada semua orang boleh masuk di situ, tapi dia hanya memilih golongan bawahan sahaja untuk masuk rumah perlindungan. So tapi penghuni dari pendatang asing bukan dari negara sendiri. Penghuni dia tu datang daripada negara luar, bukan daripada negara mereka sendiri. Belia yang dihantar bukanlah penjenayah tetapi kanak-kanak yang mempunyai tanda jenayah seperti kemalasan, vagransi iaitu gelandangan dan tingkah laku awal yang tidak menentu. Jadi kanak-kanak yang dihantar ni mereka tak buat lagi jenayah tetapi mereka yang tanda-tanda ada jenayah tu macam malas, macam gelandangan pun kena ya dulu. Gelandangan, tingkah laku yang tak menentu tu macam apa-apalah benda yang negatif. So macam tu. So diorang dihantar ke rumah perlindungan ni untuk dirawat. Okay, seterusnya. Okey, contoh kes yang pernah berlaku dalam jurnalan di Amerika Syarikat iaitu expat cross di Mahkamah Agung Pennsylvania pada tahun 1838. Dalam kes ini, bapa Mary Ann Cross yang dihantar di Philadelphia House of Repark atas permintaan isterinya. Hal ini kerana ibu Mary Ann Cross tidak berpuas hati kerana suaminya mengurung Mary Ann tanpa persetujuan kedua-dua pihak. Jadi penyelesaiannya, Mahkamah Agung ni menolak petisyen bapa atas alasan bahawa kerajaan mempunyai hak untuk mengeluarkan anak dari rumah walaupun dibantah ibu bapa kerana kuasa peres patria. Tu salah satu kes yang pernah berlaku pada waktu tahun 1838. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita beralih kepada perkembangan rumah perlindungan. Pada tahun 1840 dan 1850, organisasi dermawan mula berkembang di Boston, Chicago, New York dan Philadelphia. Yang paling popular, Persatuan Bantuan Kanak-Kanak dibentuk di New York pada tahun 1853 oleh Charles Loring Briggs. Next. Okay. Walaupun Charles Loring Briggs ni dia memberikan banyak dermawan dan paling popular lah pada waktu tu. Tapi Briggs juga menunjukkan sikap jijik terhadap kanak-kanak dan ibu bapa yang miskin. Dia juga menggunakan konsep kereta api anak yatim yang digunakan untuk membawa anak-anak ke rumah ladang. So maksudnya anak-anak yatim yang ada di bawah tanggungjawab dia, dia telah menghantar mereka untuk menaiki kereta api dan akan berhenti di kawasan ladang. Mereka diberi dua pilihan, sama ada orang-orang ladang akan mengambil dia sebagai anak angkat ataupun menjadikan mereka buruh paksa. Okey, seterusnya. Okey, institusi jurana jangka panjang.
Pada pertengahan tahun 1850-an, reformasi keadilan juvana mengembangkan pendekatan kepada pengurusan yang adil, pencegahan tingkah laku serta serangan juvana. Ia dikenali sebagai sekolah latihan, sekolah perindustrian dan reformatori. Reformatori ini menggunakan dana swasta dan juga dana awam. Sebagai contoh, sekumpulan ahli perniagaan di Portland, Maine, dia telah membeli ladang dan sebuah rumah yang besar untuk didemakan kepada kerajaan sebagai rumah baharu kepada pesalah juvana. So maksudnya pada tahun 1850-an ni dah banyak ramai dah dermawan dia datang dan dia bagi sedikit orang kata sedikit sumbangan lah kepada anak-anak yatim ni sebagai contoh rumah, ladang untuk sebagai tempat pemulihan mereka dan tempat penjagaan mereka. Tapi dia dipanggil sebagai sekolah latihan, sekolah perindustrian dan reformatori. Okay, seterusnya. Okey. Pada tahun 1846, sekolah untuk lelaki telah pun ditubuhkan iaitu dipanggil Lyman School for Boys dan kepada wanita pada tahun 1855 yang memperkenalkan sistem cottage. Laporan Pesuruhjaya Pendidikan telah pun melaporkan sebanyak 30 kemudahan dengan 7,463 penduduk pada tahun 1868. Pada tahun 1870 pula sebanyak 51 kemudahan telah pun ditubuhkan kepada anak yatim mereka. Terima kasih. Alright, seterusnya banduan pada ketika ini dia perlu mengikuti jadual yang padat lah. Kemudian bukan setakat jadual yang padat tapi dia diberi pengawasan berterusan. Di mana diorang ni lebih macam fokuskan kepada menghukum lah berbanding dengan pemulihan. Tak macam sekarang ni kalau mungkin kanak-kanak umur bawah 18 tahun akan dikenakan akan dimasukkan ke sekolah yang negeri untuk tujuan pemulihan, tetapi pada ketika itu undang-undang ni belum wujud lagi. Jadi mereka lebih kepada konsep menghukum berbanding pemulihan. Kemudian prosedur birokrasi dia mengenakan hukuman yang berat. Contohnya macam pukul dengan papan kuku. Papan kuku ni macam contohnya papan tu dia letak paku untuk mengawal banduan. So memang agak kasar lah. Kemudian semasa perang saudara, pusat juvana dia menerima lebih sebab perang saudara ramai kematian ibu bapa, jadi mereka lebih ramai terima golongan yang belilah, maksudnya golongan remaja. Baiklah, pada perkembangan akhir abad ke-19, okay, so masa ni situasi dah makin mendesak. Jadi pemimpin ni dia dah mula bagi penekanan kepada kanak-kanak. Maksudnya dia bagi perhatian kepada kanak-kanak. Contohnya pada tahun 1889, Hull House ditubuhkan di Chicago near West Side sebagai tempat perlindungan bagi kanak-kanak imigran dan miskin serta keluarga mereka bagi mewujudkan hubungan sosial dan ekonomi dengan masyarakat serta bagi meluaskan ajaran Kristian Protestan. Okey, pengasas Hull House ni nama dia ialah Jane Addams dan Louis Bowen. Diorang dua ni dia banyak bantu wujudkan program-program kebajikan. So tujuan diorang wujudkan program macam ni untuk perangi golongan buta huruf dan kemiskinan di kalangan belia imigran. Dan pada tahun 1840, tempoh percubaan telah mula diterapkan di Boston hasil dari usaha John Augustus. John Augustus ni dia merupakan pembuat kasut lah pada ketika itu. Pada tahun 1899, Massachusetts secara rasmi dah memperkenalkan tempoh percubaan ke dalam sistem mahkamah juvana. Pada tahun 1870, Mahkamah Agung Illinois dia mengeluarkan kenyataan dan membuat pembaharuan terhadap undang-undang juvenil. Kenyataan yang dikeluarkan ni dia akan dilaksanakan untuk beberapa dekad yang akan datang. Dia ni semuanya berpunca daripada kes O'Connell Whitner yang berumur 14 tahun yang telah ditempatkan di Chicago Reform School. So, cerita dia macam ni. Cerita dia bapa dia telah mengemukakan habeas corpus bagi mendapatkan penjelasan kenapa anaknya dihukum.
Sedangkan anak dia tu tak bersalah. So jadi apa yang dimaksudkan dengan habeas corpus? Habeas corpus ni ialah perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah supaya seseorang dilepaskan daripada tahanan yang tak mengikut undang-undang. Jadi O'Connell ni dia dihantar ke sekolah juvana atas kesalahan yang tak boleh dikategorikan sebagai jenayah. Kemudian O'Connell ni dia dihantar ke sekolah juvana tanpa keizinan ibu bapanya lah. Kemudian kanak-kanak yang dipenjarakan di sekolah juvana ni kalau dah capai umur 21 tahun atau melepasi tempoh percubaan, iaitu kalau dia dah menunjukkan sikap yang baik sepanjang di sekolah juvana tu, maka dia akan diberi pelepasan awal lah. Setelah mahkamah ni dia dengar petition ibu bapa O'Connell, tahanan ke atas O'Connell ni tak berasaskan perlembagaan dan golongan kanak-kanak yang didakwa atas kesalahan bukan jenayah tak boleh dipenjarakan tanpa proses wajarnya. Jadi kenyataan Mahkamah Tinggi Illinois ni dia telah mengenepikan Mahkamah Tinggi Pennsylvania dan sekaligus dia mengetepikan beberapa institusi yang lain yang dah ada prosedur tersendiri dan dasar dia orang tersendiri. Kemudian mahkamah dia menyatakan bahawa institusi bukanlah sekolah dan dengan itu tuduhan lebih tertakluk kepada undang-undang daripada mempraktikkan pemulihan akhlak atas dasar didikan. Kemudian keputusan mahkamah ni telah memutuskan untuk memihakkan kepada kuasa kerajaan. So mahkamah yang lain ni dia orang berpihak kepada kuasa kerajaan untuk kurung juvana atas dasar diorang nak kurung juvana atas dasar keputusan atas dasar memihak kepada kuasa kerajaan. Diorang kurung juvana ni tanpa tuduhan jenayah dan tanpa proses yang sewajarnya atas nama parens patria. Seperti yang rakan saya bentangkan. Apa tu parens patria? Sebahagian hukuman mati dia dah dimansurkan dan kuasa pihak berkuasa juga dia terbatas. Nak dibandingkan dengan sebelum ni, diorang punya hukuman mati dan sebelum ni hukuman mati belum dimasukkan, tetapi setelah berlakunya kes O'Connell ni, maka mahkamah dah decide untuk dimasukkanlah hukuman mati terhadap kanak-kanak dan kuasa pihak berkuasa pun telah dihadkan. Seterusnya adalah penubuhan mahkamah juvana. Okey, organisasi pertama yang mewujudkan undang-undang baru dan mahkamah juvana pada ketika ini ialah Hull House. Jadi undang-undang kesalahan juvana ni pada ketika itu dikenali sebagai An Act for the Treatment and Control of Dependent, Neglected and Delinquent Children. Okey, seterusnya Parental School ditubuhkan oleh Parental School Law di Chicago pada tahun 1902. Jadi pada perkembangan Jadi pada perkembangan awal abad ke-20, Mahkamah Juvana di Amerika dia jadi terkenal lah berikutan pelbagai masalah dan kritikan yang dilemparkan terutamanya berkaitan isu perkawaman yang banyak berlaku di mahkamah. Hanya segelintir sahaja mahkamah yang menggunakan klinik psikiatri dan juvana kebanyakannya ditempatkan di penjara tempatan, di mana ia bertentanganlah dengan undang-undang delinkuan, di mana kanak-kanak tidak boleh. Mahkamah pertama tidak dibiayai oleh orang awam dan tak ada bangunan mahkamah berasingan yang khas untuk jenayah juvana sampailah abad ke-20. Mahkamah juvana yang pertama di Chicago masa tu diusahakan oleh Lucy Flower dan ahli-ahli dari Chicago Men's Club. Diorang usahakan dari segi dana, dari segi pembelanjaan para pegawai kat situ. Kemudian pada tahun 1912, US Children's Bureau ditubuhkan untuk kumpul data dan menyiasat tuduhan dan penyalahgunaan di kalangan institusi dan mahkamah juvana negara. So peranan Children's Bureau masa ni adalah untuk siasat lah kalau mungkin ada macam penyelewengan dan sebagainya di mahkamah. Jadi dengan
Dengan itu Ketua Biro Kanak-Kanak yang pertama ketika itu ialah Julia Latrobe, iaitu dia merupakan pemimpin yang awal dalam misi menyelamat kanak-kanak di Chicago. Kemudian pada tahun 1905, sistem mahkamah yang telah ditubuhkan dibentangkan kepada Mahkamah Agung Pennsylvania. Kemudian Mahkamah Agung Pennsylvania diputuskan untuk memihak kepada undang-undang di Lincoln di negeri itu. Kemudian diorang menegaskan semula bahawa Parents Patria sebagai panduan prinsip undang-undang berkaitan apa-apa perkara yang melibatkan undang-undang Juvana. Maksudnya apa-apa yang melibatkan tentang undang-undang Juvana, diorang mesti berasaskan Parents Patria terlebih dahulu. Kemudian disebabkan ahli-ahli US Children Bureau, diorang terus tak berhenti, tak putus asa untuk tulis laporan dan menjalankan siasatan terhadap operasi Mahkamah Juvana. Akhirnya sistem baru undang-undang Juvana menjadi lebih kukuh di United States. Baiklah, itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.